Binti Jaafar, Ketua Wirawati Perkasa Malaysia, pada hari ini telah membuat laporan di Balai Polis Sentul, Kuala Lumpur, dan kami dari Wirawati Perkasa Malaysia memandang serius dan berat laporan dari Akhbar Utusan Malaysia bertarikh 6 hari bulan Mei 2011 yang dibaca di Pejabat Perkasa Jalan Pahang yang mendedahkan ikrar paderi dari seluruh negara untuk menjadikan Kristian sebagai agama rasmi dan Perdana Menteri dari agama Kristian. Kami juga memandang serius senario-senario sejak kebelakangan ini yang kerap menguji perlembagaan negara dan sensitiviti umat Islam, semuanya atas alasan Artikel 10 iaitu kebebasan bersuara, Artikel 11 kebebasan beragama dan Artikel 12 kebebasan mendapatkan pendidikan. Provokasi dan pelanggaran berterusan terhadap perasaan dan sensitiviti umat Islam ini akan mencetuskan ketegangan dan akan mengundang reaksi daripada kelompok Islam yang mungkin sukar dikawal dan dibendung oleh sesiapa. Mereka-mereka ini perlu faham dan menerima hakikat Islam ini bukan agama rasmi. Islam ini agama persekutuan dan mustahil untuk ditukar. Dan ia diletakkan di dalam kedudukan yang tersendiri, tertinggi, teristimewa dan dilindungi di dalam perlembagaan Undang-Undang Raja-Raja Melayu, para pemerintah dan umatnya. Kesemua artikel-artikel ini perlu dibaca bersama dan bukan berasingan yang akan membawa kepada perkara-perkara yang tidak boleh disentuh dan dipertikaikan di dalam perlembagaan, iaitu Islam sebagai agama persekutuan, hak-hak orang Melayu, bahasa Melayu dan Raja-Raja Melayu. Dengan ini kami menggesa pihak berwajib dan menyiasat kesahihan berita berkenaan, dan jika didapati benar, tindakan yang sewajarnya perlu diambil. Dan kami mahu juga agar kelompok ini menghormati persefahaman yang ada di kalangan penganut-penganut agama berdasarkan perlembagaan negara, undang-undang dan keputusan-keputusan rasmi termasuk Artikel 3, Artikel 11, 4 dan enakmen-enakmennya. Sekian laporan pada saya pada hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Okey, berkaitan dengan isu ni, kita tengok ada banyak pihak dah buat laporan polis, dan pada hari ini kita Wirawati Perkasa juga mengambil langkah yang sama. Bukannya kita nak memperbanyakkan lagi laporan-laporan, tapi kita nak menggesa, sebab benda ini benda yang besar dan kita tahu kebanyakan orang harus faham tentang perlembagaan persekutuan, dan kebanyakannya yang tahu, yang baca, tapi masalahnya kalau mereka tak faham pun susah, kan? Di dalam ni sudah termaktub banyak benda, dan telah saya ulangi tadi, perkara-perkara di dalam ni kita tidak boleh membaca satu perangkap dan kita faham, tidak, sebab semua perkara ini adalah saling bersangkutan di antara satu sama lain. Dan jika bagi kita orang-orang Islam, Al-Quran itu kitab kita yang paling suci, tetapi ini sebagai seorang warga negara Malaysia, ini adalah kitab suci kita, dan semua harus mengetahui dan mengambil tahu tentang apa isi kandungan di dalam perlembagaan ini. Jika sebagai seorang rakyat Malaysia kita tidak mahu ambil tahu tentang perlembagaan negara kita, apakah maknanya itu? Adakah kita ingin menjadi pengkhianat negara ataupun apa? Perlembagaan persekutuan bukan hanya harus diambil tahu sekadar untuk orang-orang Melayu ataupun orang Islam, tetapi semua warga negara Malaysia, tidak kira apa jenis agama pun yang kita anti atau apakah kepercayaan kita, sebab semua termaktub di dalam ini dan semua harus ambil tahu. Do you feel yang polis report ni menentang ataupun defying PS message untuk jangan exploitkan isu ni? Bukan kita nak exploit atau tidak isu, masalahnya kita nak polis buat ambil tindakan. Kita nak tahu adakah perjumpaan itu benar dan adakah apa yang diperbincangkan itu benar diperbincangkan. Jika ini isu yang mereka bincangkan ini adalah satu perkara yang besar, kan? Ini adalah perkara yang besar. Kenapa ingin menukarkan agama rasmi, agama Islam kepada agama Kristian, sedangkan ini perlembagaan kita? Kenapa tidak boleh kita terima perlembagaan yang ada sekarang dan ingin mengubah kepada perlembagaan yang baru, kan? Isu ini tidak seharusnya timbul jika mereka benar-benar mengetahui mengenai perlembagaan persekutuan. Ini menunjukkan bahawa mereka buta perlembagaan. Ya. Lagi?
Dan provision mana dalam artikel yang mengatakan PN tu mesti seorang yang agama Islam? Agama Islam adalah agama persekutuan, dan ini perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan adalah perlembagaan yang tertinggi di dalam Malaysia. Jadi agama Islam adalah agama persekutuan. Jadi nampak persamaan di situ, kan? Jadi walaupun agama Islam bukan agama rasmi, tetapi agama persekutuan ianya menjadikan agama Islam itu lagi tinggi berbanding dengan agama lain. Tetapi kaum-kaum lain bebas menganut agama masing-masing dan menjalankan dan mempunyai kepercayaan masing-masing. Itu tidak dilarang, kan? Dan saya rasa semua orang telah mengetahui benda ini, tetapi masih lagi disogok dan juga diprovok dengan benda-benda yang seperti ini. Untuk apa? Untuk nak bagi kita marah ke, atau untuk nak bagi orang lain sedar, ataupun apa yang mereka nak cuba buktikan? Itu yang saya tak faham kadang-kadang. Sebagai rakyat Malaysia, kita nakkan perpaduan sesama kita satu Malaysia, tetapi benda-benda macam ni boleh menjadikan kita sesama kita mungkin boleh bermasam muka sama kawan-kawan, atau yang tidak faham mungkin akan terus percaya benda-benda macam ni, kan? So benda-benda ni memang tak baik, tak bagus lah. Memang kalau boleh kita janganlah elakkanlah benda-benda ni yang boleh membuat kepada perpecahan sesama kaum. Tapi ada kena provision dalam Constitution yang mengatakan PN tu mesti seorang Islam? Okey, kalau kita refer dalam ni memang boleh, kan? Tetapi macam saya kata tadi, satu perangkap walaupun ada yang menyatakan begitu, tetapi ia saling bersangkutan. Contohnya dalam 181, kan? Okey, dalam 152, 181 pasal Raja-Raja Melayu. Selagi Raja-Raja Melayu itu ada, jadi kita kena tahulah. Dan semua orang kena tahu Raja-Raja Melayu itu adalah orang Melayu dan Islam. Selagi Raja-Raja Melayu itu ada, selagi itulah hak-hak kita ni akan dipelihara. Okey. Ada apa soalan lagi ke? Dan kalau boleh saya nak, kalau boleh perlembagaan persekutuan ni, kalau boleh kita bagi kanak-kanak kat sekolah kita baca, biar orang faham daripada awal. Sebab kadang-kadang kebanyakannya kita tak baca daripada buku, kita macam dengar orang cakap okey macam ni. Tapi bila kita baca, ada setengah-setengah dia punya ni perkataan ke apa, dia punya pasal undang-undang, kadang-kadang setengah-setengah lawyer pun tak faham, kan? Kadang-kadang orang biasa pun tak faham, kan? So jadi kita buat pendidikan ni ajar macam mana memang sejarah di sekolah yang akan dibuat tu memang satu perkara yang baik. Ini pun bagus, ini pun harus biar semua orang faham pasal perlembagaan. Apa guna jadi rakyat Malaysia kalau tak tahu tentang perlembagaan negara sendiri, kan?